Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi insya-Allah untuk episod kita yang terakhir ini, kami akan bawakan sahabat-sahabat sekalian untuk menikmati panorama waktu petang sehinggalah malam di Jabal Khandamah insya-Allah. Sambil itu kita akan dengar cerita-cerita dari Abu Nur. Kan Abu Nur? InsyaAllah. Insya-Allah. Okey, jom ikut kita untuk episod yang terakhir insya-Allah. Cerita-cerita santai berkaitan dengan satu peristiwa yang agung yang berlaku di Jabal Khandamah Oh, insya-Allah. pada tahun 8 Hijrah. InsyaAllah. Kita bercerita kat sana nanti ya. Sebelum tu titik awal bersejarah yang agung ini di bumi Mekah Al-Mukarramah bermula, iaitu di Bir Rutua. Dikatakan Rasulullah SAW dan ketumbukan tenteranya seramai 10,000 orang tiba di Bir Rutua pada hari Jumaat 19 dan ada yang kata 20 Ramadan 8 Hijrah. Rasulullah SAW bertolak daripada Madinah pada 10 hari bulan Ramadan. Bila Rasulullah SAW sampai di sini, baginda bagi tentera tadi kepada 4 kumpulan. Pertama diketuai oleh Saidina Ubaidah bin Al-Jarrah, kedua oleh Saidina Zubair bin Al-Awam, ketiga oleh Saidina Khalid bin Al-Walid, dan yang empat oleh Saidina Sa'ad bin Ubaidah. Di sinilah detik-detik agung bermula di Tanah Haram. InsyaAllah bila sampai di atas nanti kita sambung lagi. Alhamdulillah kita berhenti di sinilah. Okey, kita akan piknik di sini insya-Allah. Alhamdulillah petang ni kita akan berada sedikit ke utara dan sedikit tinggi daripada episod yang sebelum ni. Pada kedudukan ni, Masjidil Haram berada di sedikit ke kiri kita, manakala sebelah kanan kita kelihatan Jabal Nur. InsyaAllah kita balik kepada kisah tadilah. Kenapa Rasulullah SAW membawa tentera yang begitu besar balik ke Mekah Al-Mukarramah? Puncanya kerana pelanggaran gencatan senjata 10 tahun yang termaktub di dalam perjanjian Hudaybiyah yang dilakukan oleh pihak kafir Quraisy. Diriwayatkan semasa Rasulullah SAW bergerak ke Tanah Haram, Rasulullah senantiasa menunduk kepala, merendahkan diri, sehingga dikatakan janggut baginda mencecah belakang unta kasuarnya. Baginda Rasulullah SAW sudah meyakini kemenangan sudah tiba, diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai ke tahap ini, Rasulullah SAW terpaksa menghadapi berbagai ujian dan cabaran yang cukup besar dan cukup teruji. InsyaAllah dalam episod ini saya akan cerita secara ringkas. Masya-Allah, dari sini nampak perkuburan Ma'la tu. Kan bang? Betul-betul nampak tu. Masya-Allah. Contohnya kisah Abu Sufyan bin Arhab yang datang berjumpa anaknya Ummu Habibah, iaitu isteri Rasulullah SAW, untuk mempengaruhi Rasulullah SAW untuk memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa yang kedua ialah berkaitan dengan kekhilafan Khatib bin Batla'ah ahli Badar, sehingga Saidina Umar Al-Khattab mengeluarkan permintaan untuk memancung kepala Khatib Al-Batla'ah ini. Inilah di antara ujian-ujian dan mihnah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam misi yang besar ini. Sesungguhnya ujian ini memperlihatkan keterampilan kepimpinan Rasulullah SAW dalam menghadapi tekanan dan saat-saat genting. InsyaAllah kita balik kepada peristiwa di Jabal Khandamah ni, di mana Saidina Khalid bin Al-Walid diperintah oleh Rasulullah SAW untuk bergerak ke kanan, iaitu ke bahagian bawah bersama tentera berkudanya.
di arah Alis ke arah Jabal Khadamah. Kala Abu Ubaidah mengetuai di bahagian Batan Al-Wadi ataupun Az-Zahir, bersama-samanya ada baginda Rasulullah SAW dalam ketumbukan ini. Ada catatan sejarah menunjukkan Saidina Abu Ubaidah ni masuk melalui Jabal Qayquan. Ketumbukan tentera unit ini tidak mempunyai senjata yang lengkap. Sementara Saidina Zubair bin Al-Awam, sepupu Rasulullah SAW, bergerak sebelah kiri, sebelah utara melalui Bukit Qada ataupun dikenali sekarang sebagai daerah hujum. Bersama Saidina Zubair ini terdapat panji Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memerintah Zubair menunggu baginda di hujum dan memacak bendera di situ. Di kawasan yang pernah dipacak bendera itu pernah dibina masjid. Masjid itu dikenali sebagai Masjid Al-Fat atau Masjid Ar-Rayah. Tetapi masjid itu telah tiada lagi kerana terlibat dengan pembesaran Masjidil Haram. Masya Allah, tabarakallah. Masjid itu juga dikenali di kalangan jemaah Malaysia sebagai Masjid Kucing. Wallahualam kenapa dipanggil Masjid Kucing. Apabila Saidina Khalid Al-Walid dan tenteranya tiba di Jabal Khadamah, berlaku pertembungan kecil dengan kumpulan kafir Quraisy yang diketuai oleh Ikrimah bin Abi Jahal, Sufyan bin Umayyah, Suhaib bin Amru dan Hamas bin Qais. Hasilnya terbunuh dua tentera Islam, iaitu Qus bin Jabir dan Khanis bin Khalid bin Rabi'ah. Dikatakan kedua-dua tentera ini terpisah daripada kumpulan besar Saidina Khalid Al-Walid. Manakala bagi pihak kafir Quraisy terbunuh seramai 12 orang. Keempat-empat pahlawan kafir Quraisy ini melarikan diri. Ikrimah bin Abi Jahal melarikan diri ke Yaman, manakala Sufyan bin Umayyah melarikan diri ke Jeddah. Dan Hamas bin Qais melarikan diri masuk mengunci diri dalam rumahnya sendiri. Dengan kekalahan tentera Quraisy di Jabal Khadamah, bermakna tewaslah kaum kafir Quraisy di Mekah. Alhamdulillah, tabarakallah, berjayalah Rasulullah SAW dan sahabat baginda untuk membuka kota Mekah. Daripada catatan teks sejarah menunjukkan ketiga-tiga mereka, iaitu Suhaib bin Amru, Ikramah bin Abu Jahal dan Sufyan bin Umayyah mendapat pengampunan daripada Rasulullah SAW. Walaupun nama Suhaib bin Amru dan Ikrimah bin Abu Jahal ni termasuk senarai yang dihukum bunuh, dengan pengampunan daripada Rasulullah SAW, akhirnya ketiga-tiga mereka ini memeluk Islam dan menjadi pejuang kepada din yang agung ini. Maka dengan ini Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat baginda berjaya membuka kota Mekah pada tanggal 19 ataupun 20 Ramadan 8 Hijrah, iaitu hari Jumaat, dan merampas kembali Mekah daripada tangan-tangan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Misi Rasulullah SAW supaya pembukaan Mekah tidak dicemari dengan pertumpahan darah boleh dikatakan berjaya. Allahu Akbar. Rasulullah SAW mengingatkan tentera-tentera baginda jangan melakukan sebarang pertumpahan darah kecuali dalam keadaan yang amat terpaksa apabila diserang. Contohnya seperti apa yang dihadapi oleh Saidina Khalid Al-Walid dan tenteranya. Alhamdulillah, dalam misi yang agung ini jelas diperlihatkan kepada kita bahawa semua tindakan-tindakan yang dibuat oleh Rasulullah SAW dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya Rasulullah SAW mempunyai vision yang amat jelas terhadap perjuangannya dan tindakan-tindakannya. Pembukaan yang agung ini sebenarnya bertitik tolak daripada perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada bulan Zulkaidah 6 Hijrah. Walaupun pada peringkat awal sahabat-sahabat baginda tidak dapat menerima perjanjian ini seolah-olah merugikan perjuangan Islam. Alhamdulillah, tak sampai 2 tahun
Mekah berjaya dirampas dari tangan kafir Quraisy. Dalam peristiwa ini juga kita lihat Rasulullah seorang yang taktikal dan seorang yang strategis. Yang ketiga, Rasulullah juga seorang yang pemaaf dan tidak berdendam. Rasulullah SAW mempunyai kepimpinan yang benar-benar mantap kerana Rasulullah berjaya menyerap tekanan dan ujian di saat-saat genting. Alhamdulillah, ini saja yang dapat saya kongsikan cerita Jabar Khandamah dan kaitannya dengan pembukaan Mekah Al-Mukarramah.